Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sahabat sejahtera kepada semua murid cikgu kelas 2M dan 2H. Okay, pada hari ini disebabkan dah sebulan lebih kita tak jumpa dan cikgu pun tak tahu lagi bila sekolah kita akan dibuka, jadinya cikgu akan buat kelas secara video saja dan cikgu akan upload di YouTube lah, supaya senang untuk kamu lihat. Sebab YouTube ni benda yang biasa kan. Cuma di sini dia tak adalah kelas interaktif macam Meet. Maksudnya kamu tak boleh lah nak berinteraksi dengan cikgu. Tapi kalau kamu ada masalah sepanjang kita belajar ni, kamu boleh WhatsApp cikgu personal lah, atau boleh terus video call sahaja. Okay, tapi sebelum video call make sure kamu beritahu cikgu dululah. Okay. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, macam biasa cikgu nak kamu baca dulu doa penerang hati. Okey, baca doa penerang hati supaya apa yang kita belajar pada hari ini insya-Allah ada manfaatnya dan kamu lebih mudah untuk fahamlah apa yang kita belajar. Okey, sebab ilmu ini kita datang daripada Allah. Okey, dan kita mohonlah kepadanya supaya semuanya dipermudahkan. Okey, Rabbi Yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Jadi kita akan mulakan dengan bab kita yang keempat, iaitu kesihatan manusia. Okey. Okey, untuk bab yang keempat ni, okey, bab kesihatan manusia, bab kita yang keempat. Okey, sambil kita melihat kepada slide yang cikgu sediakan, cikgu juga nak kamu lihat kepada buku teks. Okey, make sure buku teks ada dengan kamu lah. Okey, bagi siapa yang tak ada buku teks, boleh download daripada internet. Okey, yang mana yang duduk asrama yang tak bawa balik buku teks tu, dekat dalam internet kita ada buku teks digital. Okey, so tak ada masalah lah untuk dapatkan buku teks lah secara online. Okey, tetapi bagi kelas 2H, cikgu minta maaf untuk yang ini cikgu hanya sediakan satu video sahaja dalam bahasa Melayu. Okey, sebab cikgu pun ajar juga untuk kelas 2M. Jadi to be fair, cikgu kena make sure lah kedua-duanya akan dapat sama-sama ilmu tu. Okey. Okey. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Okey, sebelum ni kamu pun pernah tahu kan kita ada pelbagai jenis penyakit. Dan kamu pun ada di antara kamu yang pernah kena macam-macam jenis penyakit, demam ke, batuk ke, selsema, okey, penyakit kulit. So ada di antara penyakit-penyakit yang kamu kena tu, mungkin ada di antara tu adalah penyakit berjangkit dan ada satu lagi penyakit yang tidak berjangkit. So apa yang bezanya di antara penyakit berjangkit dengan tidak berjangkit? Okey, yang pertama, kalau kita tengok dari segi penyakit berjangkit ni, okey. Okey, penyakit berjangkit ni kalau kita lihat kepada muka surat 76 dalam buku teks tu, penyakit ni berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen. Okey, patogen ni kita akan tengok nanti apa yang dimaksudkan dengan patogen. Okey, secara langsung ataupun melalui medium ataupun melalui vektor. Okey, itu yang pertama lah. Maksudnya dia berlaku melalui daripada patogen tu sendiri. Okey. Yang kedua, penyakit ini boleh dipindahkan daripada seorang pesakit kepada yang lain. Contohnya macam kalau kamu selsema dan kamu bersin kepada kawan kamu, okey, so kamu boleh memindahkan virus yang ada di dalam kamu punya hingus tu tadi kepada kawan yang lain. Okey, ini adalah beberapa contoh penyakit berjangkit yang ada. Okey, kita ada denggi, kita ada malaria, kita ada COVID-19, kita ada selsema dan juga satu lagi kita panggil sebagai tuberkulosis ataupun batuk kering. Okey, yang kedua yang di sebelah kanan ni adalah penyakit tidak berjangkit. Tidak berjangkit ni maksudnya kalau orang lain tersentuh ke apa ke, dia tak akan berjangkit. Okey. Kalau penyakit yang tidak berjangkit ni, dia biasanya disebabkan oleh satu faktor genetik dan satu lagi adalah gaya hidup. Okey. Bila kita kata penyakit ni disebabkan oleh genetik, okey, sebagai contoh kalau ayah kamu mengidap kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung, okey, benda itu boleh diwarisi oleh anak-anak dia.
Okey, benda tu boleh bereaksi sebab ini disebabkan oleh masalah daripada genetik. Untuk mengelakkan daripada benda itu berlaku, kadang-kadang kita boleh mengubah gaya hidup kita. Okey, kurangkan makanan yang manis, okey, makan makanan yang berkhasiat. So itu dapat mencegahlah daripada kencing manis itu berlaku. Tetapi kalau macam kanser, memang kebanyakannya orang tu macam dah mengamalkan gaya hidup sihat, tapi sel kanser tu masih ada lagi, dan itu disebabkan oleh masalah genetik dia lah. Okey. Cikgu harap kamu faham untuk ni, beza di antara penyakit yang berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Okey, yang kedua, kita akan tengok subtopik kita yang kedua, macam mana sebenarnya penyakit berjangkit, penyakit ni boleh dijangkiti. Okey, kita akan tengok macam mana penyakit yang tu, kita kata penyakit berjangkit tu boleh menjangkiti orang lain. Okey, yang pertama adalah melalui bawaan udara. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks tu, yang pertama adalah melalui bawaan udara. Okey, kita akan kupas satu-satu. Okey, kemudian yang kedua adalah bawaan air. Okey, yang ketiga adalah melalui sentuhan, dan yang keempat adalah melalui vektor. Okey, apa itu vektor? Vektor kita akan tengok nanti. Okey, selepas ni. So kita ada 4 cara penyakit itu boleh berjangkit yang kita akan lihatlah dalam tajuk ni. Okey, yang pertama tadi cikgu kata apa? Bawaan udara. So macam mana penyakit bawaan udara ni boleh berjangkit kepada orang lain? Okey, dia ada 2. Okey, satu melalui titisan yang cikgu cakap tadi lah. Kamu punya bersin, bila kita bercakap air liur kita tu terkeluar ataupun terpercik pada kawan kita, bila kita batuk, bila kita menguap, dan bila kita bernafas sebenarnya. Okey, sebab dalam nafas pun kita ada wap air yang akan dikeluarkan. Okey, so akan berpindah kepada orang yang terdekat. Okay, itu sebabnya kalau kita tengok dalam sekarang ni, bila kita cara kita nak mengelakkan daripada ataupun mengurangkan gejala COVID-19 untuk senang untuk berpindah, ialah kita kena ada social distancing ataupun kita kena ada jarak di antara satu individu dengan individu yang lain. Sebab kita nak elakkan daripada air atau cecair lah daripada kita punya badan berpindah kepada orang lain. Okey, sebab kita tak tahu siapa yang pembawa dan siapa yang sihat, siapa yang apa di luar tu. Okey. Kemudian melalui jangkitan habuk. Okey, melalui jangkitan habuk ni adalah bakteria ataupun virus yang berada dalam air liur ataupun dalam lendir hidung yang telah kering. Okey, pada apa-apa permukaan. Itu sebabnya kalau kita bersin ke apa ke kan, kita kena pastikan, macam contohnya kalau kita bersin, kita gunakan tisu. Tisu tu kita kena buang di tempat yang sepatutnya, bukan buang merata-rata. So bila kita buang merata-rata, biasanya benda tu bila dia kering, dia akan bakteria atau virus tu akan bertukar kepada spora. Sebenarnya cikgu dah belajar cikgu dah ajarkan tentang spora. Okey, spora ni adalah satu benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Okey, so akan tiupkan bakteria tu dan terbang ke tempat lain dan menjangkiti orang lain pula. So daripada elok dia sihat, tapi disebabkan dia ada spora, okey, daripada orang lain, so dia akan terjangkit juga benda tu. Itu yang kita namakan sebagai jangkitan habuk. Okey. Okey, macam mana kita nak cegah? Okey, nak cegah daripada merebak. Ini yang kita ada buat lah. Ada buat yang sekarang ni memang kita buat benda tu. Sebab kita nak elak daripada virus COVID-19 ataupun coronavirus ni merebak dan menjangkiti lebih ramai orang. Okey, yang pertama adalah pakai penutup hidung, mask bila kita selesema atau batuk. Okey, kebiasaannya mask ni kita hanya pakai apabila kita ada gejala simptom macam batuk, macam selesema. Tapi sekarang ni kalau kita perhatikan, ramai orang pakai mask walaupun dia sihat. Itu salah satu cara sebenarnya untuk mengurangkan risiko lah. Tetapi kita kena ingat, pakai mask pun kena ada cara yang betul. So kalau kita pakai mask, kita tak boleh nak sentuh bahagian depan muka kita ni. Kalau tidak, kuman-kuman atau bakteria lebih banyak berada di bahagian berdekatan dengan muka. Okey, berdekatan dengan mata. Sebab mata pun boleh senang untuk kita masuk virus tu. Okey, sebab dia rongga yang terbuka. Hidung, telinga, mulut, mata. Okey. So, tutup mulut bila kita batuk.
Kemudian tidak meludah merata-rata. Ini yang paling nampak sangatlah. Dia attitude pun sama. Okey, attitude suka meludah merata-rata. Sedangkan benda tu sebenarnya memang kita tak boleh nak buat. Sebab dalam air liur kita ni, dalam mulut kita ni ada macam-macam virus yang ada. Okey, jangan pergi tempat yang sesak. Okey, sekarang ni kita pun dah tak boleh keluar rumah kan, PKP. So memang kita tak adalah pergi tempat-tempat yang sesak lagi. Okey, kemudian rumah kita kena cukup cahaya masuk untuk sinaran ultra ungu. Okey, dalam rumah kita tu sendiri pun sebenarnya bila kita bangun pagi, selepas solat subuh tu apa semua tu, bukalah pintu, bukalah tingkap bagi setiap ruangan yang kita ada supaya berlaku pengudaraan. Okey, pengudaraan maksudnya adalah kitaran udara yang bersih akan masuk, okey, yang kotor dia akan keluar. So macam itulah. Tak adalah bilik tu terkepung. Bila terkepung memang akan banyaklah habuk, bakteria dan virus yang lebih mudah untuk membiak. Okey, boleh faham ya? Okey. Kita teruskan lagi. Okey, tadi kita tengok kepada bawaan udara. Sekarang ni kita nak tengok kepada yang kedua, iaitu bawaan air. Okey. Bawaan air ni biasanya kita berlaku dekat tempat yang tak ada sistem saliran yang bagus. Okey, apa maksud tak ada sistem saliran yang bagus? Okey. Maksudnya kalau kita tengok di kawasan bandar pun ada juga sebenarnya satu tempat yang bila kita bangunkan dia tidak ada perancangan. Bila tak ada perancangan, kita tak tahu dia punya sistem peparitan dia macam mana, sistem untuk uruskan sisa-sisa buangan manusia tu macam mana. Okey, bila kalau macam contoh kalau macam ada setengah tempat tu macam kalau dia buang air di sungai-sungai, sebenarnya itu bukan satu benda yang baik sebenarnya. Sebab dekat dalam najis tu dia ada banyak patogen. Okey, patogen tu sebenarnya adalah bakteria atau virus yang berbahaya. Itu sebab dia akan keluar dalam badan kita daripada badan kita sebagai najis. Okey. Okey, kemudian satu lagi, kalau kita tengok bila orang yang tak ada tempat yang tak ada sistem saliran air yang bagus, dia takkan ada bekalan air yang terawat, yang sihat untuk semua penduduk dia. So bila dia tak ada bekalan yang bersih, okey, orang yang minum tu air tu nanti, okey, dia akan terkena penyakit. Kita terkena penyakit. Sebab biasanya air ni kita kena pastikan dia ditapis dengan sempurna. Ataupun kalau tak ada macam penapis air kat rumah, tak ada penapis air, tak apa, kita masak dulu. Masak tu adalah sebenarnya alternatif kita yang kedua. Okey, untuk kita dapatkan air yang lebih bersih. Okey, tapi kalau kita tengok bila kita masak air, tak semestinya semua mikroorganisma akan mati. Okey. So apa itu patogen? Tadi kita dah terangkan, dia adalah bakteria atau virus yang boleh menyebabkan penyakit. Okey, macam mana kita nak elakkan, okey, ataupun kita nak cegahlah daripada penyakit bawaan air ni. Okey, yang pertama. Okey, kalau kita tengok dekat dalam kita punya air pipe, kamu sendiri pun tahu kalau kita selepas hujan ke apa, kamu boleh rasalah dia punya tahap klorin dia lebih tinggi Kemudian dekat dalam kawasan bagi rumah yang ada kolam renang ke, okey, ataupun di kawasan hotel, okey, kawasan pelancongan lah, okey. Biasanya kita akan masukkan klorin lah ke dalam air pipe sebab klorin ni mampu untuk bunuh bakteria-bakteria yang ada di dalam air tersebut. Okey. Yang kedua adalah kita kena wujudkan satu sistem tandas yang sempurna supaya semua orang boleh menggunakan tandas dengan baik. Okey. Yang ketiga adalah didihkan air sebelum minum. Okey. Kita nak cegah ni daripada merebak ni. So, minumlah air yang telah dimasak. Okey, kalau kita tak nak didihkan air sebelum minum, kalau kita ada di rumah, kita ada kemampuan yang lebih, kita boleh gunakan penapis air, kowe ataupun kuku, tak kisahlah. Penapis air tu jenis apa. Janji dia mampu untuk menapis air tersebut untuk menjadikan dia lebih selamat untuk kita minum. Okey, kemudian selalu cuci tangan dengan sabun. Ini kebanyakannya semua orang tahu kepentingan benda ni sekarang. Okey, selalu cuci tangan dengan sabun. Okey, kalau dekat sekolah tak ada sabun apa semua, kamu bawa lah botol yang kecil tu.
Okey, bawa sabun dalam botol yang kecil. So kamu boleh guna. So kamu takkanlah lepas pergi toilet tak ada sabun, nak sabun tangan. So dekat tangan kamu tu dah ada penuh dengan kuman. Itu yang buatkan kamu senang dapat penyakit. Okey, kemudian bersihkan permukaan. Bersihkan permukaan ni dia tak semestinya dengan Dettol lah. Okey, dia boleh bersihkan permukaan daripada dengan menggunakan pelbagai-bagai alatan yang lain lah. Okey, janji tempat tu bersih dan suci. Okey, jadi contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh bawaan air ni tadi adalah kolera, taun dan juga demam kepialu. Okey. Okey, yang ketiga tadi, apa dia? Yang pertama tadi adalah bawaan udara, yang kedua adalah bawaan air, dan yang ketiga macam mana cara penyakit berjangkit adalah melalui sentuhan. Okey, sentuhan melalui kulit yang berpenyakit. Ni biasa ni dapat ni kudis, panau, kurap dengan ruam. Okey. Ataupun kita ada sentuhan semasa hubungan seks, hubungan seks di antara lelaki dan perempuan ataupun ni lah. Okey, pindahkan cecair air mani ke faraj. Okey. Kemudian daripada perpindahan darah yang berpenyakit. Kadang-kadang kita tak ada penyakit pun, tapi bila kita dapat perpindahan darah, sekali dalam darah tu ada penyakit. Okey. So berkongsi jarum suntikan. Okey, ini lebih kepada inilah kalau orang tu menyalahgunakan dadah. Okey, yang menyalahgunakan dadah biasanya dia tak kisah, dia tak boleh nak fikir dengan waras yang tindakan yang dia berkongsi jarum suntikan tu adalah sangat berbahaya. Okey. So contoh penyakit yang biasa didapati oleh melalui sentuhan ni adalah kurap, panau, sifilis atau penyakit kelamin yang tadi itulah disebabkan oleh hubungan seks. Begitu juga dengan gonoria. Gonoria pun disebabkan oleh hubungan seks juga. HIV dan juga AIDS. Ini disebabkan oleh, macam cikgu cakap tadi, adalah penyalahgunaan dadah. Okey. Bagaimana penyakit boleh berjangkit melalui vektor? Okey, ini yang terakhir. Okey, yang terakhir macam mana cara dia boleh berjangkit tadi adalah melalui vektor. Tadi cikgu dah ajar tentang patogen. Patogen adalah bakteria ataupun virus yang berbahaya. So ini adalah vektor. Vektor tu pula apa? Vektor ni adalah haiwan yang tolong pindahkan patogen tadi. So apa haiwan yang tolong pindahkan patogen tadi? Kepada perumah baru. Ada penyakit dia tak perlu vektor pun untuk merebak. Ia boleh merebak sendiri. Tapi ada setengah penyakit dia perlukan perantara. Perumah. Haiwan untuk pindahkan bakteria kepada orang lain. Itu sebabnya kita buat PKP ni, sebab virus COVID ni dia tak perlukan dia tak boleh kalau tak ada perumah, dia kena ada perumah. So bila dia tak ada perumah dia akan matilah. So haiwan yang jadi orang tengah ni, dia pindahkan bakteria ni kita panggil sebagai vektor. Vektor ni adalah orang tengah yang memindahkan penyakit tersebut. Haiwan tu tak terkena penyakit, tapi yang terkena adalah orang yang terkena virus tersebut. So sebagai contoh di sini adalah lipas, lalat, tikus dan juga nyamuk Aedes. Okey, ini adalah beberapa contoh vektor dan juga patogen. Boleh lihat dalam buku teks kamu pada muka surat 79. Lipas kita ada salmonella, kemudian lalat pun sama juga, salmonella. Nyamuk Aedes kita ada virus denggi. Yang ni yang biasa kita tengok lah. Virus denggi itu sebab kita kena bersihkan kawasan rumah dan tidak ada air yang bertakung. Air jernih air jernih, dia bukan air yang berkeladak, sebab dia suka air yang jernih sahaja. Kemudian nyamuk Aedes ni juga dia ada satu lagi virus yang dibawa, iaitu virus Zika. Yang kelima adalah nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ni patogen ni adalah Plasmodium malariae. Untuk nyamuk malaria lah. Dan yang keenam adalah tikus. Dan dia punya bakteria dia adalah Leptospira. Ataupun kita panggil sebagai air kencing tikus. Ini berlaku kalau kita kawasan tu kita tak jaga dengan baik.
ada banyak tikus. So air kecil tikus tu sebenarnya sangat berbahaya sebenarnya. Okay, sebab tikus ni dia bawa banyak penyakit, okay, yang kita tak nampak dengan mata kasar. Okay, sama juga macam nyamuk Aedes tu kecil je kan, tapi dalam kecil dia tu pun ada virus. Lipas, lalat, semua benda tu. Okay, dia punya vektor dia sangat halus, tapi efek dia adalah sangat besar. Okay, oleh itu kita kena jaga kita punya kesihatan. Okay, so beberapa jenis penyakit, gejala, patogen dan juga cara jangkitan dia. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, penyakit ni adalah contoh-contoh penyakit lah. Okay, penyakit malaria. So gejala dia adalah menggigil, demam dan berpeluh. Patogen dia tadi, okay, Plasmodium malariae. Vektor dia adalah nyamuk Anopheles betina dan cara jangkitannya adalah gigitan nyamuk. Okay, yang kedua adalah kolera. Kolera ni gejala dia cirit, birit dan muntah. Kolera ni boleh menyebabkan orang tu mengalami dehidrasi. Okay, dehidrasi sebab dia terlalu dia punya air akan hilang dengan cepat daripada badan dia lah. Okay, so bakteria namanya adalah bakteria Vibrio cholera. Okay, kemudian kita ada vektornya adalah lalat dan cara jangkitannya adalah makanan dan juga air yang tercemar. Okay, ini adalah penyakit bawaan air tadilah, kolera. Okay, yang ketiga adalah denggi. Denggi ni siapa yang pernah kena tu mesti tahulah. Gejala dia adalah sakit-sakit sendi. Kita boleh demam, okey, demam yang berpanjangan sebenarnya, okey. Sakit kepala, mata berair. Okey. So patogennya adalah virus. Vektornya adalah nyamuk Aedes dan cara jangkitannya adalah gigitan nyamuk. Okey, Zika pula. Okey, Zika, demam, ruam, sakit sendi dan konjaktivitis ataupun mata kemerahan. Patogen dia adalah virus. Vektor dia adalah nyamuk Aedes dan cara jangkitan dia adalah gigitan nyamuk. Okey, kita dah tengok tadi denggi dan Zika disebabkan oleh nyamuk Aedes tadi. Okey. So, kepialu. Apa itu kepialu? Okey, kepialu ni adalah gejala dia. Macam mana kita nak tahu kita kena kepialu ni? Demam, usus berdarah dan juga ruam merah. Okey, ini disebabkan oleh bakteria Salmonella tadi. Okey, lipas, lalat, makanan dan air yang tercemar. Okey, kemudian penyakit yang terakhir di sini adalah leptospirosis. Okey. Dia gejala ni adalah demam, sakit kepala dan juga sakit otot. Okey. So patogen di sini adalah bakteria leptospira. Okey, vektornya di sini adalah tikus dan cara jangkitan dia adalah tanah, makanan dan air yang tercemar. Okey. Cikgu harap untuk yang video yang kali pertama ni, okey, ni yang kali pertama lah, cikgu akan berhenti sampai di sini sahaja dulu. Okey, cikgu nak kamu tengok balik, okey, apa yang dimaksudkan dengan penyakit berjangkit dan apa yang dimaksudkan dengan penyakit tidak berjangkit, apa dah ciri-ciri dia tu. Okey, kemudian bagaimana, cikgu nak tengok bagaimana penyakit berjangkit itu disebarkan. Sebab kita ada 4 tadi kan. Okey, kita ada bawaan udara, kita ada bawaan air, kita ada vektor dan melalui sentuhan. Cikgu nak kamu baca yang keempat-empat itu dulu. Okey, fahamkan dahulu. Kemudian cikgu akan bagi latihan dalam buku kerja yang kita beli. Okey. Bagi siapa yang tak ada buku kerja tu, okey, mungkin dia tinggal di asrama ke apa, kamu boleh minta kawan-kawan kamu untuk snapkan gambar. Okey, snapkan gambar, hantar ke WhatsApp ke Telegram ke, ikut kesesuaian. Kalau nak suruh cikgu snapkan pun tak ada masalah, boleh sahaja, insyaAllah. Okey, kalau ada apa-apa masalah, okey, boleh tanya cikgu. Jangan malu, jangan segan. Okey, kita jumpa lagi dalam video kita yang seterusnya, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum.